Terima kasih kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudari moderator, penjaga masa, ahli-ahli panel, para pensyarah dan hadirin sekalian. Pada hari ini, saya dan dua ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan tentang pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau lebih dikenali sebagai KPPB. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama ialah Syahrul Amin bin Muhammad Zamri selaku Ketua Kumpulan. Yang kedua adalah Nurul Izzah binti Cik Yong dan saya Siti Nur Najihah binti Ibrahim. Dalam pembentangan ini kami akan membincangkan tentang KPPB, elemen KPPB, learning partnership dan produk. Seterusnya kita akan lihat ringkasan maklumat khusus dan hasil pembelajaran kursus bagi subjek PPK 3052. Subjek seni dalam pendidikan ini merupakan satu subjek yang menekankan tentang 3 elemen utama iaitu seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Seterusnya kita akan lihat CLO bagi subjek ini yang mengandungi 4 CLO yang perlu dikuasai oleh pelajar. Dan CLO ini kami memfokuskan kepada CLO yang keempat iaitu mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah. Seterusnya kita akan lihat RMK dan hasil pembelajaran khusus bagi subjek EDUP 3033. Subjek murid dan pembelajaran merupakan satu subjek yang menerangkan tentang konsep pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada teori-teori yang telah diasaskan oleh tokoh-tokoh dalam bidang pendidikan. Contoh tokoh-tokoh tersebut adalah seperti Albert Bandura dan Ivan Pavlov. Bagi subjek DUP 3033, pada akhir kursus pelajar mestilah menguasai 5 CLO yang telah dinyatakan. Dan kami memfokuskan kepada CLO yang keempat iaitu membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Seterusnya kita akan lihat CLO yang telah difokuskan. Hasil daripada CLO yang telah difokuskan bagi subjek PBKK 3052 dan EDUP 3033 wujudlah interdisciplinary learning yang mana kami perlu membentangkan kit yang dihasilkan dalam konteks perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah yang berkesan. Seterusnya ini merupakan soalan tugasan kerja khusus bagi subjek PBKK 3052 dan EDUP 3033 yang mana hasil daripada gabungan kedua subjek tersebut kami perlu menghasilkan satu produk yang mempunyai elemen SDP dan cara penyampaiannya perlulah mengikut pendekatan, strategi dan kaedah yang sesuai. Seterusnya kita akan lihat B-idea iaitu kelestarian pemangkin kesejahteraan hidup. Jadi daripada B-idea ini kami perlu mencipta satu kit yang dapat memberi kesejahteraan kepada kehidupan insan. Seterusnya kita akan pergi kepada essential question yang mana soalan-soalan yang wujud daripada B-idea tersebut. Antara soalannya adalah apakah kesejahteraan hidup, apakah kepentingan kelestarian dalam kehidupan dan bagaimanakah elemen seni dalam bimbingan dan kaunseling membawa kelestarian dalam kehidupan. Seterusnya saya akan mempersilakan Syahrul Amin bagi meneruskan sesi pembentangan. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya Siti Nur Najihah. Jadi kita teruskan. Seperti mana yang kita tahu, kami perlu membentangkan KPPB iaitu kapasiti pembelajaran pedagogi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi KPPB ini merupakan satu proses pembelajaran yang sedang kami jalankan di IPG Ipoh. Seperti mana yang kita telah lihat tadi, kami telah diberikan tugasan untuk menghasilkan satu kit. Dalam penghasilan kit ini, kami akan menjalankan proses-proses KPPB yang mana kami telah menerapkan dua model pembelajaran secara dominan. Model pembelajaran yang telah kami terapkan adalah Triple E dan juga kompetensi global 6C.
Jadi semasa proses ini kami telah mengikut model Triple E, iaitu engagement, enhancement dan juga extension. Jadi semasa proses engagement kami telah berbincang secara kritis yang mana kami menepati kompetensi global 6C. Kami telah berbincang secara berkolaboratif untuk menghasilkan satu idea kreatif secara critical thinking. Jadi kami telah hasilkan satu kit seperti berikut. Jadi ini adalah kit yang telah kami hasilkan, memang khas untuk pelajar sekolah rendah dalam pembelajaran, iaitu kit teknik belajar. Jadi dalam menghasilkan kit ini kami telah melakukan beberapa perbincangan dan telah menambah baik kit kami. Dalam proses engagement, kami telah berbincang bersama pensyarah dan juga antara ahli kumpulan. Hal ini telah menjelaskan bahawa kompetensi Global 6C dari segi kreatif, critical thinking, communication and collaborative telah pun kami capai, yang mana kami berkomunikasi di antara satu sama lain untuk mencapai satu critical thinking yang kreatif untuk kami hasilkan satu kit. Untuk Triple E pula dalam engagement ini kami telah menggunakan beberapa teknologi seperti aplikasi WhatsApp, Google Classroom dan beberapa aplikasi lain untuk kami mencari maklumat dan mengumpulkan maklumat bersama ahli kumpulan. Seterusnya ialah enhancement. Enhancement ini adalah kami lakukan learning partnership bersama dengan beberapa pakar dari universiti dan juga sekolah-sekolah lain. Antara pakar-pakar yang telah kami temui adalah seperti berikut. Kami ada Dr. Siti Hayati yang merupakan pensyarah di IPG Kampus Ipoh, Dr. Roslan dan juga Dr. Fitri. Dr. Fitri ini merupakan salah seorang pakar daripada Indonesia. Kami telah melaksanakan satu kolaboratif bersama Dr. Fitri untuk membincangkan penambahbaikan yang kami hasilkan. Jadi hal ini telah kami lihat kepada learning partnership untuk proses enhancement, proses penambahbaikan. Jadi medium yang kami gunakan adalah Google Meet, yang mana kami berkolaboratif bersama pakar-pakar ini untuk kami lihat kembali apa yang perlu kami tambah baik dalam kit kami. Setelah itu, ini adalah kompilasi meeting kami bersama dengan pakar-pakar. Ini bersama Dr. Fitri Wahyuni dan ini pula Dr. Roslan. Okey, Setelah itu kami melakukan extension yang mana kami dijemput oleh pensyarah kami untuk membentangkan kit yang kami hasilkan ini di seminar SPL KPM Bimbingan dan Kaunseling Antarabangsa Malaysia dan Indonesia. Jadi di sini kami telah mencapai 6C, iaitu komunikasi, kolaboratif dan juga sasiah, karakter. Yang mana semasa pembentangan ini kami membina karakter kami, yang mana masing-masing perlu membentangkan kit yang kami hasilkan ini dengan mempunyai karakter yang terbaik dan yang bagus untuk meyakinkan orang lain. Jadi setelah kami melalui proses-proses ini, maka kami telah hasilkan satu produk baru, iaitu kit teknik belajar. Jadi ini adalah antara kompilasi gambar yang ada daripada kit yang telah kami hasilkan. Okey, untuk produk ini kami hasilkan memang sesuai untuk pelajar sekolah rendah mengikut elemen KPPB yang telah kami jalankan. Jadi dalam kit yang kami hasilkan ini sesuai dengan kompetensi 6C tadi, kami telah menerapkan elemen seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang sesuai dan menarik. Kami juga mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan interdisciplinary antara dua subjek tadi, yang mana kami menerapkan teori kaunseling, teori pembelajaran dan juga teori dari seni visual, seni gerak dan juga seni muzik. Kit yang kami hasilkan ini perlulah menarik minat pelajar. Jadi ini telah masuk kepada EDUP 3033 dalam topik cara belajar. Jadi perkembangan kognitif juga merupakan satu titik tolak untuk kami hasilkan kit ini. Jadi secara keseluruhannya elemen KPPB dan beberapa model telah kami
jalankan ataupun telah kami terapkan dalam penghasilan kit ini. Jadi saya rasa itu saja untuk penerangan saya. Saya serahkan kepada ahli kelas saya seterusnya, Nurul Izzah. Silakan, saudari. Okey, seterusnya saya akan menyambung dengan kekuatan ataupun faedah yang telah kami perolehi daripada pelaksanaan KPPB ini. Yang pertama, kami dapat memanfaatkan dan menambahkan lagi pengetahuan sedia ada kami serta kemahiran-kemahiran terutama dalam penggunaan kemudahan internet. Yang kedua, dapat berfikiran secara kritis, kreatif dan inovatif agar kami dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik dan berkesan. Yang ketiga, dapat meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi dan bersosial kerana tugasan ini adalah tugasan secara berkumpulan. Yang terakhir adalah kami dapat meningkatkan penlibatan diri dan menambahkan motivasi kepada diri kami sendiri agar kami akan sentiasa bersemangat dalam melakukan apa-apa sahaja tugasan, sama ada tugasan KPPB ini dan juga tugasan pada masa akan datang. Seterusnya, antara cabaran ataupun halangan yang telah kami hadapi sepanjang melaksanakan KPPB ini adalah kami tidak dapat menjalankan perbincangan secara bersemuka. Kami juga kekurangan kepakaran untuk menghasilkan kit yang lebih menarik. Yang ketiga, kami terpaksa menghadapi halangan untuk mempromosikan kit kami dan kesukaran untuk menjalankan ujian rintis. Kebanyakan halangan yang telah kami hadapi ini adalah kerana suasana pandemik COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia. Antara elemen penambahbaikan adalah kami menggunakan bahan-bahan rujukan yang terkini dan selaras dengan sistem pendidikan masa kini. Yang kedua, kami menerapkan elemen muzik, terutama muzik yang dapat menarik minat murid dan disukai oleh kanak-kanak. Yang ketiga, kami menggunakan kepelbagaian teori kaunseling, teori murid dan alam belajar dan teori murid yang sesuai dengan pembelajaran masa kini. Yang terakhir adalah kami menambah baik unsur seni visual dan unsur seni pergerakan dalam kit supaya kit kami lebih menarik dan berkesan kepada sasaran utama kit ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.